Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dapat kita bertemu lagi bagi kursus Bahasa Arab 2 ELA 4322 bagi pelajar-pelajar Diploma Vocational Malaysia. Jadi untuk minggu ini kita akan teruskan dengan perkataan yang wajib kita hafal sebelum kita membina perbualan ataupun membina ayat pendek. Jadi untuk kali ini kita akan bicarakan tentang adawat al-istifham. Adawat al-istifham ataupun kata tanya. Jadi saya recall balik, sebelum ini saya ada bagi tahu, saya ada maklumkan bahawa terdapat dua jenis perbualan. Perbualan yang pertama bidunil maudhu', maknanya tanpa tema ataupun tanpa tajuk. Dan jenis perbualan yang kedua ialah fiha al-maudhu', maknanya ada maudhu' ataupun ada tajuk. Jadi untuk membina litakwi al-hiwara fiha al-maudhu', untuk membina perbualan yang padanya ada tajuk, maka alaikum an yastakhdimu adawat al-istifham, maknanya kita perlu menggunakan adawat al-istifham ataupun kata tanya untuk membina persoalan. Jadi kita mulakan dengan adawat al-istifham yang pertama. Adawat al-istifham yang pertama ma. Apa maksud ma? Iaitu apa. Jadi terdapat dua kegunaan ma. Pertama sekali untuk bertanya tentang sesuatu. Ma ismuka, masmuka, apakah nama kamu? Ma hadha, apakah ini? Bertanya tentang sesuatu. Dan kemudian ma yang kedua iaitu madha, juga membawa maksud apa. Madha, sama-sama ikut Madha, membawa maksud apa. Jadi madha digunakan untuk bertanya sesuatu tentang benda ataupun perbuatan. Madha taf'alu, apa yang kamu buat. Madha ta'kulu, apa yang kamu makan. Jadi kita akan menggunakan madha. Seterusnya, adawat al-istifham yang ketiga ialah man. Man. Ma makna man? Man ialah siapa. Bertanya tentang siapa ni, maknanya bertanya tentang manusia. Jadi jawapan ni mestilah manusia. Kemudian hal. Maksud dia adakah. Jadi apabila bertanya tentang hal, maka terdapat dua jawapan. Hal. Sama ada jawapan yang pertama, na'am, yang bermaksud ya, ataupun la, yang bermaksud tidak. Hal anta tadhhabu ilal madrasah? Na'am, adhhabu ilal madrasah. Ya, saya pergi ke sekolah. Ataupun jawapan ni la, ana la adhhab ilal madrasah. Tidak, saya tidak pergi ke sekolah. Jadi ini adalah kata tanya yang keempat, hal. Kita pergi kepada kata tanya yang seterusnya. Kam. Ma makna kam? Kam ini maksudnya berapa. Ataupun digunakan untuk bertanya tentang jam. Ini jam berapa sekarang. Ataupun kita dalam bahasa Melayu selalu menggunakan pukul berapa sekarang. Kalau kamu ingat lagu pukul berapa Datuk Harimau. Jadi kita boleh tukar lagu tu kepada bahasa Arab sebenarnya. Jadi kam maksudnya berapa. Yang ini merujuk kepada jawapannya mestilah merujuk kepada bilangan. Dan kemudian mata. Ma makna mata? Bila. Ustaz, apa beza kam dan juga mata? Sebab tadi kam. Kalau kita ulang balik Ustaz yang sebelum dia, kam kita gunakan juga untuk bertanya jam berapa, makna bertanyakan waktu. Apa bezanya dengan mata? Bezanya mudah saja. Apabila kamu menggunakan kam untuk bertanya jam berapa, jadi jawapannya mesti seperti ini. Jam berapa sekarang?
pukul 1 tengah hari. Jam berapa sekarang? Pukul 2 petang. Contoh. Tetapi seandainya kamu menggunakan mata, persoalan mata, maka jawapannya boleh jadi pada waktu pagi, selepas solat asar, selepas saya bangun dari tidur. Dia menunjukkan kepada sesuatu waktu yang tidak spesifik ataupun tidak menunjukkan secara tepat pukul berapa. Okey, itu mata. Kita pergi kepada adawat istifham yang seterusnya, kaifa. Apa makna kaifa? Kaifa maksudnya bagaimanakah. Jadi mungkin kamu semua pernah mendengar tentang mendengar perkataan kaifiyat. Kaifiyat. Kaifiyat solat jenazah. Mula dengan takbir niat, kemudian takbir 4 kali, takbir yang pertama. Jadi maknanya kaifiyat ni cara-cara. Jadi maknanya kaifa, bagaimanakah, ini nak bertanyakan cara-cara bagaimanakah kamu masak. Bagaimanakah kamu masak nasi? Bagaimanakah kamu? Jadi kaifiat yang seperti yang saya beritahu, kaifa ni nak bertanyakan tentang bagaimana ataupun cara-cara ataupun bertanyakan hal ehwal keadaan. Contoh dia kaifa haluka, bagaimana hal keadaan kamu. Jadi seterusnya adawat istifham limadha. 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 Apa makna limadha? Kenapakah? Kenapa ataupun kenapa? Limadha anta mutaakhirun. Kenapa kamu lambat? Contoh dia. Jadi soalan ini memerlukan jawapan yang berbentuk alasan. Jadi untuk limadha, jawapannya selalunya bermula dengan li'anna. Kenapa kamu lambat? Li'anna saya lambat. Li'anna ni astayqidu minan naum mutaakhiran. Contoh dia. Itu menunjukkan kepada jawapan kepada limadha. Kita mulakan dengan perkataan li'anna. Kita mulakan dengan perkataan li'anna. Kita pergi kepada adawat istifham yang seterusnya. Aina. Aina. Apa makna aina? Di manakah? Jadi seandainya aina digunakan, maka jawapannya perlulah merujuk kepada tempat. Contohnya, aina taskunu. Di mana kamu tinggal? Saya tinggal askunu fi Rembau. Makalan. Rujuk kepada tempat. Tetapi, adakah penggunaan aina ini terhad sahaja pada tempat? Kita boleh rujuk kepada slide seterusnya, iaitu daripada aina ini kita akan terbitkan dua lagi kata tanya. Ila aina. Ila aina. Ma makna ila aina? Ke mana? Jadi kalau kita ingat, ila ini adalah huruf. Dan huruf apabila digabungkan dengan aina, maka dia menjadi satu soalan. Nak ke mana? Ila aina anta. Kamu nak ke mana? Dan kemudian kamu tergabungkan min. Begitu juga min huruf dengan aina. Min aina. Min ni adalah huruf ataupun kata hubung. Dari mana kamu? Min aina anta. Ana min Seremban. Ataupun ana min Bait Talabah. Contoh. Jadi aina ini menerbitkan dua lagi kata tanya. Dan kata tanya yang terakhir, ayyu. Ayyu. Yang mana? Satu. Ayyu jamilatun. Siti Nurhaliza. Am Nur Azlin. Maka jawapan dia mutaakkidun. Azlin ajmalu min Siti Nurhaliza. Azlin lebih cantik daripada Siti Nurhaliza. Itu kita jawapan kepada ayyu. Yang mana satu. Jadi tamat untuk hari ini. Untuk topik ini, iaitu topik kata tanya. Jadi saya nak bagi satu latihan. Satu latihan. Saya nak kamu bentuk pertanyaan menggunakan kata tanya. Ayyu, min aina, ila aina, madza, kaifa, mata, kam, hal, man, madza, dan ma. Tak kira mana-mana. Pilih dua dan kemudian bina satu soalan yang mempunyai dua patah perkataan.
Contoh dia, ma hadha. Contoh ma hadha. Dua patah perkataan saja. Tapi soalan ini mafhumah wa mufidah. Maknanya ayat ni, ayat tanya ini difahami. Ma hadha. Jadi contoh-contohnya yang dalam ni tidak boleh digunakan. Contohnya masmuka ke, apa lagi? Madza taf'alu ke, madza ta'kulu tidak boleh digunakan. Cari contoh yang lain. Jadi insya-Allah sampai sini dulu untuk topik adawat al-istifham untuk minggu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.